Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu Sejarah Perkembangan Teori Sastra Era Moden. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Nur Nabila Nazwin binti Sunario, Nur Fitrah binti Zulkifli dan Nur Afika binti Cik Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila Nazwin binti Sunario akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Dalam konteks sastra Melayu dekad 1990-an dan berikutnya menyaksikan kemunculan pelbagai teori atau kerangka analisis tempatan seperti takmilah, pengkaedahan Melayu, pendekatan firasat, kata kunci, tekstualisme, persuratan baru dan sebagainya dengan pengertian teori yang pelbagai. Tidak ada satu tarik yang tepat dan dapat dirujuk bagi menjelaskan tempoh era klasik dan moden. Namun, perkara tersebut dapat difahami berdasarkan aliran-aliran dan tokoh-tokoh penting yang wujud pada zaman tersebut. Era bermulanya perkembangan teori kesusastraan moden dapat dikatakan bermula dengan kemunculan teori formalisme Rusia pada tahun 1915. Tokoh-tokoh penting teori ini ialah Roman Jakobson, Victor dan Boris. Kemunculan tokoh-tokoh ini membawa bersama idea kesusastraan untuk kesusastraan dan menolak kesusastraan untuk bidang lain. Kini, teori sastra tanpa bimbingan teori lain telah berhasil membina berpuluh-puluh teori dan dipercayai ada ratusan jika teori kecilnya diambil kira. Golongan sosiologis, antropologis, sejarah dan sebagainya terpaksa belajar dan menggunakan teori sastra ini untuk memahami bukan sahaja teks sastra, juga pendokumentasian sejarah, sosial, ekonomi dan sebagainya. Era globalisasi menandakan suatu zaman kecepatan, ketangkasan dan ketulusan antara benua. Meskipun berlaku proses pembaratan, tetapi globalisme membenarkan setiap negara itu mencipta dirinya sendiri. Dua revolusi yang berlaku di Eropah ialah revolusi industri dan revolusi Prancis telah mencetuskan perubahan paling besar dalam sejarah peradaban manusia di seluruhnya. Peradaban manusia masuk ke suatu era baharu yang disebut sebagai moden. Modernisme muncul sebagai satu aliran pegangan pemikiran yang berteraskan material yang disumbangkan oleh letusan teknologi dalam industri Eropah pertengahan abad ke-18. Dalam bidang teori sastra, penolakan terhadap idea-idea lama yang sangat cenderung kepada aspek sejarah, biografi dan salah-sila telah menjadi faktor yang mempercepatkan teori-teori baru. Teori-teori era moden mendukung idea struktur dan bentuk yang disandarkan sepenuhnya bergantungan kepada tekstualiti teks. Teori sastra moden terawal yang muncul pada abad ke-20 ialah teori-teori yang berteraskan bentuk dan struktur. Misalnya, teori formalisme yang muncul di Rusia dan teori strukturalisme yang muncul di Eropah. Manasikana pada tahun 2015 mendakwa terdapat pandangan yang menyatakan sastra moden dan pasca moden berpandukan teori formalisme. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu menganalisis teks dengan menggunakan buku rujukan sastra moden. Analisis kandungan adalah alat saintifik yang melibatkan prosedur khusus bertujuan menyediakan pandangan baharu, meningkatkan kefahaman pengkaji berkaitan fenomena tertentu atau menjelaskan tindakan yang praktikal. Pengumpulan data melalui analisis kandungan dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. Pengkaji juga menggunakan kaedah kepustakaan iaitu meminjam buku-buku rujukan sastra moden di perpustakaan untuk menambahkan lagi maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. Kaedah yang ketiga ialah kaedah melayari internet. Pengkaji telah melayari internet untuk mencari lebih banyak maklumat tambahan ataupun kajian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah perkembangan teori sastra era moden bagi membantu pengkaji menjayakan lagi kajian ini.
Kajian ini terdiri daripada 3 objektif. Bagi objektif kajian yang pertama iaitu mengkaji sejarah kewujudan teori sastra era moden. Bagi objektif kajian yang kedua, mengenal pasti teori-teori sastra yang wujud pada era moden, dan objektif kajian yang ketiga, mengenal pasti tokoh-tokoh penteori yang muncul pada zaman perkembangan teori sastra era moden. Permasalahan kajian bagi tajuk yang dikaji ini ialah teori sastra era moden yang telah diperkenalkan oleh Barat dikatakan hanya mengkaji makna yang terdapat dalam teks semata-mata. Hal ini dapat dibuktikan oleh teori formalisme, dan permasalahan kajian bagi tajuk kajian ini juga ialah teori-teori Barat menyelengkari makna seakrabnya dengan karya-karya penulis Islam, dan yang terakhir ialah kami sekumpulan ingin mengetahui sejarah perkembangan teori sastra era moden dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah sejarah perkembangan teori sastra era moden. Yang pertama ialah tercetus selepas berlakunya 2 revolusi, iaitu revolusi industri dan revolusi Perancis. Modernisme muncul sebagai satu aliran pegangan pemikiran yang berteraskan material. Yang kedua, berlaku perubahan dalam bidang industri, teknologi, ekonomi dan sains, dan perubahan itu juga turut melanda bidang budaya iaitu seni, sastra dan pemikiran. Berikutnya ialah dalam bidang teori sastra, penolakan terhadap idea-idea lama yang sangat cenderung kepada aspek sejarah, biografi dan salah silah telah menjadi faktor yang mempercepatkan kemunculan teori-teori sastra. Perkara-perkara berikut telah menyebabkan munculnya teori sastra moden yang terawal, iaitu teori-teori yang berteraskan bentuk dan struktur seperti teori formalisme dan teori strukturalisme. Terdapat beberapa jenis teori yang muncul pada zaman era moden, iaitu teori yang pertama ialah teori formalisme. Formalisme memberi tumpuan yang memberi penekanan kepada hubungan linguistik dengan aspek-aspek formal teks kesusastraan. Teori yang kedua ialah teori strukturalisme. Teori ini menitik beratkan perkara-perkara dalaman konten yang membentuk rangka atau struktur sesebuah teks. Teori ini tidak memberi perhatian kepada pengarang atau apa-apa juga aspek lain di luar teks. Teori yang ketiga ialah teori fenomenologi, sesebuah kaedah pembacaan karya sastra dengan menyandarkan bacaan dan huraian sesebuah hasil kesusastraan itu yang terdiri daripada 2 aspek, iaitu aspek yang pertama, memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap teks sastra, dan aspek yang kedua memperincikan kajian kepada keseluruhan aksi atau perilaku yang terlibat semasa berinteraksi dengan teks berkenaan dengan pertimbangan yang adil dan penuh kesedaran. Teori yang seterusnya ialah teori psikoanalisis, memfokuskan kepada pengkarya-pengkarya dalam keadaan tidak sedar mencipta dunia imajinasi, dan kemudiannya barulah sedar menulis dunia imajinatifnya dalam bentuk karya. Teori yang seterusnya ialah teori kesusastraan Marxisme. Teori ini memberi penekanan kepada kehidupan manusia yang sangat bergantung dan ditentukan oleh sistem sosioekonomi yang ada di dalamnya. Yang seterusnya, teori feminisme. Teori ini muncul di Barat sebagai gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan kedudukannya setaraf dengan kaum lelaki. Oleh itu, terdapat juga teori semiotik, kajian tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yakni cara berfungsi hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimnya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakannya. Seterusnya ialah teori hermeneutik, teori yang menjelaskan hakikat makna dalam bentuk tersurat dan tersirat menerusi proses penafsiran teks. Teori yang terakhir ialah teori resepsi dan teori tindak balas pembaca. Peranan pembaca bagi teori ini sangat penting dan menjadi pokok perbincangan dalam kritikan sastra. Terdapat 2 aliran dalam teori, dan aliran-aliran ini telah mewarnai cara berfikir tentang konsep penerimaan pembaca terhadap teks kesusastraan oleh tokoh-tokoh yang terlibat. Baiklah, saya akan beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu tokoh-tokoh penteori yang muncul pada era moden. Teori yang pertama ialah teori psikoanalisis.
Sigmund Freud merupakan pengasas kepada teori psikoanalisis yang berasal dari Moravia. Selepas menamatkan pendidikannya di sekolah menengah di Vienna pada tahun 1873, Freud telah mengambil 5 kursus elektif ketika dalam tahun pertama di sekolah perubatan. Selepas tamat latihan, namun hasrat beliau untuk mengambil ijazah dalam bidang perubatan selepas tamat latihan tidak kesampaian. Teori seterusnya ialah teori feminisme. Mary Wollstonecraft ialah pengasas teori feminisme yang dilahirkan di Spitalfields, London pada 27 April 1759. Personaliti zalim bapanya meninggalkan kesan kepada gadis muda ini yang akhirnya mencurigai ikatan perkahwinan. Kekayaan keluarganya dilimpahkan kepada saudara lelaki yang tidak berbakat, memberi Mary kesedaran betapa masyarakat mementingkan lelaki daripada wanita. Teori yang ketiga ialah teori Marxisme. Teori Marxisme dipelopori oleh Karl Heinrich Marx. Karl Marx dilahirkan pada tahun 1818 di kota Trier, Jerman. Beliau mendapat pendidikan di University of Bonn, Friedrich Schiller University of Jena, Humboldt University of Berlin, dan ijazah doktor falsafah. Teori yang keempat ialah teori fenomenologi. Teori fenomenologi dipelopori oleh Edmund Gustav Albrecht Hassel yang dilahirkan di Prostejov, Moravia pada 8 April 1859. Edmund mendapat pendidikan awal di Prostejov, kemudian melanjutkan pelajarannya di Real Gymnasium Wiener ke Stadtgymnasium di Olomouc pada tahun 1876 sehingga tahun 1878. Beliau mempelajari ilmu matematik, fizik, astronomi di University Leipzig. Kesimpulannya, teori sastra era moden ini telah wujud disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor yang menyebabkan adanya kewujudan teori sastra moden ialah kemunculan 2 revolusi yang besar, iaitu revolusi di Eropah dan revolusi di Perancis, serta perubahan yang berlaku dalam bidang teknologi, ekonomi, sains, budaya, seni, sastra dan pemikiran. Faktor-faktor ini turut menyebabkan wujudnya pelbagai teori sastra era moden oleh pemikir-pemikir barat seperti yang berikut. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.